dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta, guru-guru dan seluruh warga maya yang hadir dalam slot 2 pada petang ini. Selamat datang, saya ucapkan ke program STEM Fiesta 2022, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dengan kolaboratif Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuaran Sabah. Nama diberi Isaac Celestine Anak Francis selaku moderator pada hari ini bagi slot Document Based Research. Sebelum saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini untuk meneruskan slot, eloklah terlebih dahulu untuk kita mengenali serba sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Nama penceramah pada hari ini merupakan Encik Ong Chun Kiat. Beliau berkhidmat selama 21 tahun dalam mengajar subjek matematik tambahan dan biologi di Sekolah Menengah St. John Tuaran. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda sains serta pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia dan mengambil option matematik dan fizik. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput Encik Ong Chun Kiat untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Isaac Celestine Anak Francis, moderator kita bagi slot kedua pada petang ini. Salam sejahtera, salam Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. PBD Tuaran sederap merajui perubahan. Selamat petang dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Sylvia Meeting Pakoy, Pegawai SIC Plus, selaku pengerusi STEM Fiesta 2022, yang dihormati Encik Mazlin Lasim, Pegawai SIC Plus, Timbalan Pengerusi 1, Puan Oflin Mansikul, Pegawai SIC Plus, iaitu Pengerusi 2, pegawai-pegawai dari PPD Tuaran dan daerah lain, guru-guru para peserta yang sedang mengikuti perkongsian IBSE petang ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Semoga semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat dan ceria selalu. Hari ini saya akan membentangkan tajuk IBSE yang berkaitan dengan Document Based Research. Iaitu kajian berasaskan dokumen. Jadi dari perkataan ini, kajian berasaskan dokumen bermaksud kita akan membuat kajian berasaskan dokumen yang kita dapat. Pengenalannya dari Bybee pada tahun 2011, seseorang saintis dan jurutera mesti berkebolehan mendapatkan dan menilai maklumat serta berkomunikasi tentang maklumat. Beliau juga berkata, seseorang saintis perlu berkebolehan mentafsir maksud ayat saintifik. Bybee 2011 menyatakan, seseorang saintis dan jurutera mesti berkebolehan mendapatkan dan menilai maklumat serta berkomunikasi tentang maklumat. Next. Beliau juga berkata, seseorang saintis perlu berkebolehan mentafsir maksud ayat saintifik seperti kertas-kertas pembentangan, internet, simposium atau syarahan untuk menilai kesahan saintifik suatu maklumat yang diperoleh dan menggabungkan maklumat tersebut kepada penjelasan yang diusulkan. Seperti para saintis, jurutera mesti berkebolehan mentafsir maksud teks yang dihasilkan oleh rakan-rakan sekerja, menilai maklumat tersebut dan menggunakannya sebaik mungkin. Next. Tambahan lagi, mereka juga mesti berkebolehan untuk berkomunikasi tentang idea dan dapatan mereka. Contohnya, keputusan aktiviti inquiry, bukti, reka bentuk penyelesaian dan sebagainya dengan jelas dan meyakinkan. Secara lisan, dalam bentuk tulisan, penggunaan jadual gambar raja, lukisan, model, graf atau persamaan dan melibatkan diri dalam perbincangan bersama rakan. Next. Murid perlu diberi peluang untuk mendapatkan dan menilai maklumat serta berkomunikasi tentang maklumat
membukti dan memberi idea dalam pelbagai cara. Okay, menggunakan jadual graf model persembahan interaktif persamaan. Okay, lisan dan tulisan teks melalui perbincangan. Okay, next. Okay, berdasarkan maklumat tersebut, mereka membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. Okay, seterusnya, mampu melibatkan diri dalam penghujahan berdasarkan bukti serta berupaya mengkritik dan berkomunikasi tentang suatu idea secara individu dan secara kumpulan. Okay, amalan yang diperlukan dalam kajian berasaskan dokumen. Okay, jadi ini merupakan rumusan dari yang tadi. Okay, jadi yang pertama, mendapatkan dan menilai maklumat serta berkomunikasi tentang maklumat. Jadi pelajar boleh, atau murid-murid boleh membaca, membuat tafsiran dan menghasilkan teks. Okay, yang kedua, membina penjelasan. Okay, murid-murid dapat membina penjelasan bagi penyebab suatu fenomena. Okay, next. Yang ketiga, melibatkan diri dalam penghujahan berdasarkan bukti. Okay, murid-murid dapat berhujah tentang penjelasan yang dibina, mendengar, membanding, menilai idea bersaing dan seterusnya menambah baik penjelasan. Okay, next. Okay, jadi tujuan mengemukakan soalan berasaskan dokumen kepada murid-murid adalah seperti berikut. Membina kemahiran berfikir yang kritis bagi murid-murid dengan meminta mereka mentafsir, menganalisis dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber yang diberi. Okay, next. Okay, jadi berikut merupakan contoh-contoh sumber dokumen yang dimaksudkan, yang boleh digunakan untuk kajian berasaskan dokumen. Jadi yang pertama adalah laporan, okay, kertas pembentangan, okay, teks dalam internet. Okay, dia tidak semesti dalam tulisan saja, mungkin simposium, forum, syarahan, okay, dari buku-buku, mungkin peta, ataupun gambar raja dan sebagainya. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan membincangkan rancangan PDP yang berkaitan dengan document based research, okay, iaitu kajian berdasarkan dokumen, okay, yang bertajuk What's That Fish, okay, yang disediakan oleh Normi Abdul Rahman dan rakan-rakannya. Okay, next. Okay, jadi objektif untuk kajian ini memahami tentang amalan mendapatkan dan menilai maklumat serta berkomunikasi tentang maklumat. Okay, yang kedua, menyedari bahawa inquiry boleh berlaku melalui pembacaan bahan edaran atau dokumen dalam talian atau temu buah pihak yang berkelayakan. Okay, jadi ini merupakan kajian berasaskan dokumen. Jadi alat dan bahan-bahan yang digunakan seperti bahan bercetak, okay, nanti ada lampiran dia, okay, kertas A4, kertas pen dan marker, kertas sebak, pen dan marker, pen marker. Okay, masa yang digunakan 180 minit, okay, lebih kurang 3 jam. Okay, prosedurnya, aktiviti dalam fasa penglibatan selama 20 minit. Okay, untuk individu, soalan boleh ditanya kepada pelajar, okay, iaitu apakah maksud biodiversity? Okay, bagaimana pengelasan dibuat? Okay, pengelasan ini dalam bidang taksonomi lah. Jadi bagaimana pengelasan dibuat? Mengapa pengelasan perlu dibuat? Okay, seterusnya untuk kumpulan. Jadi arahannya ialah bincangkan jawapan anda dengan rakan dalam kumpulan. Okay. Setiap kumpulan berkongsi jawapan dengan kumpulan yang lain. Okay, jadi yang aktiviti penerokaan selama 40 minit. Okay. Okay, untuk individu. Apakah ciri-ciri benda hidup yang dapat diperhatikan? Okay, dalam lampiran, okay, selepas ini saya akan tunjukkan. Okay, dalam kumpulan, semak dan bincang jawapan anda dengan rakan dalam kumpulan. Okay, maksudnya pelajar disuruh menyenaraikan ciri-ciri benda hidup yang ditunjukkan. Lepas itu semak dan bincang bersama kawan dalam kumpulan. Okay, lepas itu soalan untuk individu. Bina sistem pengelasan untuk mengelaskan benda hidup tersebut. Okay, dan seterusnya dalam kumpulan mereka akan bincangkan dapatan
dengan rakan sekumpulan untuk membina satu sistem pengelasan. Okey, next. Okey, yang berikut merupakan lampiran S71. Okey, di sini diberi 16 organisma ataupun benda hidup yang berlainan bentuk dan mempunyai ciri-ciri yang berlainan. Okay. Pelajar-pelajar diminta untuk mengelaskan organisma-organisma tersebut. Okay, next. Okay. Jadi guru memberi maklumat seperti berikut kepada pelajar, okay, iaitu definisi tentang ciri-ciri yang boleh membezakan setiap organisma. Okay, contohnya kepala dan skeleton, rangka dia. Okay, untuk kepala mungkin ada bahagian yang boleh membezakan dua organisma seperti mata, mulut, sesungut. Okay, untuk rangka, ada rangka luar dan rangka dalam. Ini yang boleh membezakan berbagai jenis organisma atau benda hidup. Okay, lepas tu dari segi kaki, okay, kalau ikan dia tidak mempunyai kaki. Okay, ada sirip. Okay, lepas itu organisma yang lain mungkin ada yang 4 kaki, 6 kaki, 8 kaki dan 10 kaki. Okay, untuk ciri yang ketiga, kulit, okay, rangka luar dia, kulit dia. Okay, ada organisma yang terdiri daripada kulit saja, ada yang sisik, okay, bulu pelupa ataupun bulu. Okay, jadi maklumat seperti begini kita beri pada pelajar supaya mereka boleh teliti dan senaraikan. Okay, next. Jadi satu jadual seperti begini boleh diberi kepada pelajar supaya mereka boleh menyemak, memerhatikan setiap organisma, 16 organisma tadi. Okay, lepas itu semak setiap satu dan tik lah. Okay, jadi ini untuk sekolah, kalau pelajar sekolah rendah, cikgu-cikgu boleh sediakan jadual inilah dan mengajar mereka untuk menggunakannya. Jika untuk pelajar sekolah menengah, mungkin kita tidak perlu sediakan jadual beginilah. Jadi biar pelajar yang buat sendiri jadual seperti begini. Okay, senarai semak mereka sendiri. Okay, next. Okay, dan seterusnya aktiviti dalam fasa penerangan selama 30 minit. Okey, untuk kumpulan, kongsi hasil pengelasan yang dibina dengan kumpulan lain, okay, dengan memberi hujah dan justifikasi. Okay, jadi hasil dapatan tadi, setiap kumpulan perlu berkongsi dengan kumpulan yang lain. Okay, jadi soalan untuk individu. Banding beza sistem pengelasan yang dibentang. Okay, jadi setiap kumpulan mempunyai sistem pengelasan yang berbeza lah, mengikut pemerhatian mereka. Jadi mereka bentangkan hasil dapatan mereka. Okey, seterusnya. Okey, dalam kumpulan, bincang contoh kekunci dikotomi lampiran, lampiran yang seterusnya dengan rakan kumpulan. Okey, jadi kekunci dikotomi ini juga akan diajar untuk pelajar. Okey, next. Okey, jadi ini merupakan lampiran S7 kedua. Okey, maklumat tentang pengelasan dan kekunci dikotomi. Jadi okey, tajuk dia classification, okey, iaitu membuat pengelasan. Okey, jadi ada ayat-ayat yang di sini ada ayat-ayat yang menunjukkan apa itu kekunci dikotomi. Jadi pelajar perlu teliti mendapat maklumat dari sana lah. Okey, selepas itu di sini soalan ada meminta untuk construct a key for this item. Okey, pen, pencil. Okey, jadi di sini ada contoh jawapan lah. Jadi pelajar belajar daripada teks yang diberi di sini dan contoh jawapan yang diberi. Okey, next. Okey, jadi yang ini merupakan kekunci dikotomi. Okey, contoh kekunci dikotomi. Okey, jadi untuk mengelaskan jenis-jenis alat tulis seperti yang ditunjukkan tadi. Jadi di sini pelajar belajarlah cara untuk membuat kekunci dikotomi ini. Okay, jadi biar pelajar baca teks yang diberi dan analisis apa yang perlu mereka buat untuk menghasilkan kekunci dikotomi seperti yang berikut. Okay, next. Okay, jadi berikut merupakan
tugasan untuk murid-murid lah yang seterusnya. Jadi ini lampiran S7 yang kedua. Okey, jadi tadi slide yang tadi sudah menunjuk sudah memberi maklumat kepada pelajar bagaimana mereka dapat membina kekunci ekonomi. Jadi di sini ada tugasan untuk mereka untuk membuat kekunci dikotomi untuk ikan sturgeon ini. Okey, ini ikan sturgeon. Jadi di sini ditunjukkan ciri-ciri yang ada pada ikan sturgeon. Okey, jadi ini ialah typical sturgeon. Jadi ciri-ciri umum. Okey. Okey, ada pelbagai ciri-ciri umum yang ditunjukkan. Jadi selepas ini akan diberi pelbagai spesies ikan sturgeon. Okey, untuk mereka membanding dan beza. Okey, next. Okey, yang seterusnya aktiviti pengembangan. Okey, 75 minit. Okey, jadi ini agak panjang masanya. Jadi kumpulan perlu berbincanglah, dia akan diberi tugasan. Okey. Okey, iaitu berpandu pada lampiran tadi ya. Okey, anda adalah sekumpulan ahli sains perikanan. Okey, kumpulan anda dikehendaki membina satu kekunci dikotomi yang dapat membantu pengkaji lain mengenal pasti spesies sturgeon. Okey, seperti yang dalam lampiran yang diberi tadi. Okey, jadi pengkaji akan menjumpai fosil sturgeon. Okey, pengkaji yang menjumpai fosil sturgeon akan menggunakan kekunci yang anda bina untuk mengenal pasti spesies sturgeon yang dijumpai. Okey, next. Okey, jadi di sini ada catatan untuk pelajar. Sturgeon merupakan ikan primitif dan fosil ditemui berusia 144 hingga 65 juta tahun dahulu. Okey, next. Okey, jadi di sini ada pelbagai jenis ikan sturgeon untuk diperhatikan oleh pelajar dan mereka akan cuba mengelaskan dia. Okey, banding dengan yang tadi organisma yang pelbagai bentuk, dia lebih senang lah. Jadi untuk lebih senang untuk mengelaskan dia. Jadi yang untuk ini setiap bahagian dia hampir sama. Jadi pelajar perlu membuat pengelasan dengan lebih teliti lah. Okey, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey, ada 7 spesies ikan sturgeon yang berlainan. Jadi untuk pelajar meneliti dan membuat pengelasan. Okey, next. Okey, seterusnya aktiviti pengembangan. Jadi selepas pelajar membuat pengelasan, jadi mereka akan memaparkan hasil tugasan mereka. Okey, dengan menggunakan kertas sebak dan bentang dalam kelas. Okey, jadi ini bahagian yang akhir sudah sebenarnya. Okey, aktiviti pengembangan. Okey, paparkan hasil tugasan menggunakan kertas sebak bentang kepada seluruh kelas. Jadi lepas itu semua peserta dalam kelas memberi komen. Okey, next. Okey, jadi ini merupakan penilaian dan reflektif. Jadi berdasarkan maklumat di bahagian pengenalan, apakah kesedaran baru anda tentang mendapat menilai dan berkomunikasi? Okey, jadi ini ialah aktiviti untuk pelajar lah, ataupun untuk kita untuk mengadakan kesedaran. Okey, tentang menilai dan berkomunikasi daripada data yang didapat itu. Okey, lepas itu untuk post activity, apakah kepentingan mempelajari pembinaan kekunci dikotomi? Okey, jadi pelajar boleh senaraikan apa kepentingan dia. Okey, next. Okey, untuk kumpulan, mengapa seorang saintis perlu mendapat dan menilai maklumat serta berkomunikasi dengan maklumat yang berkesan? Okey, jadi ini soalan untuk ditujukan kepada pelajar. Okey, next. Okey, jadi ini soalan untuk cikgu-cikgu lah. Bagaimana anda mewujudkan kefahaman terhadap mendapat menilai dan berkomunikasi dalam kalangan murid-murid anda? Okey, jadi di sini ada respon dari guru-guru tentang document based research.
Oke, jadi ini boleh kita fikirkan lah bagaimana. Jadi sebenarnya document based research ini dia bukan perkara yang baru lah. Dia sebenarnya biasa saja yang kita memberi maklumat pada pelajar. Jadi mereka meneliti maklumat tersebut. Lepas itu cuba mendapat maklumat berada di dalam teks yang diberi. Okay, teks dalam pelbagai bentuk lah ataupun dokumen dalam pelbagai bentuk. Jadi pelajar boleh mendapat maklumat dari sana, menganalisis, mungkin mereka boleh buat jadual ke, ataupun buat carta ke, untuk dibentangkan pada kawan-kawan mereka. Okey, ini cara untuk mereka mendapat maklumat, menilai dan berkomunikasi. Okey. Next. Okey, jadi ini saja pembenangan saya pada petang ini. Okey, nampaknya masa ada banyak lagi. Okey, jadi ada sebarang soalan? Demikianlah sesi perkongsian bagi slot 2 STEM Fiesta 2022, iaitu slot Document Based Research oleh Cikgu Ong Chun Kiat sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian yang sangat baik dan padat. Oleh itu, kita akan beralih ke sesi soal jawab. Sekiranya para peserta mempunyai soalan, peserta boleh menaip soalan tersebut di ruangan in-call message. Ya, jadi cikgu-cikgu boleh tanya soalan yang berkaitan dengan document based research ini. Okey. Jadi saya ingin share sesuatu lah. Tadi mungkin saya terlalu cepat, jadi saya bawa-bawa. Sekarang saya cuba share sesuatu lah. Okey. Jadi nampak banget? Okey, jadi ini merupakan lampiran S7 yang tadi, S7-1 yang tadi ya. Jadi ada 16 organisma yang perlu dikelaskan. Okey, jadi bidang pengelasan ini dalam biologi dia merupakan bidang taksonomi lah, iaitu mengelaskan organisma kepada pelbagai. Okey, membuat pengelasan terhadap organisma. Okey, jadi dari sini selalunya pelajar akan membanding beza setiap satu inilah. Jadi biasanya mungkin mereka boleh mula daripada pembezaan secara umum lah, seperti serangga dan bukan serangga. Okay, jadi dari serangga mereka boleh pecahkan kepada dua. Okay, serangga yang mempunyai 6 kaki. Lepas itu serangga yang mempunyai rangka luar. Okay, untuk yang bukan serangga yang mempunyai bilangan kaki berapa. Jadi mereka akan cabangkan setiap satu tajuk itulah, setiap satu ciri-ciri yang mereka tentukan itu. Okey, jadi maklumat yang ditunjukkan tadi itu untuk sebenarnya untuk membantu pelajar lah. Okey, jadi untuk supaya mereka tahu ciri-ciri yang boleh dibezakan. Jadi maksudnya semasa kita guna document based research ini, jadi kita perlu sediakan bahan untuk pelajar lah, sediakan bahan asas. Okey, jadi kalau tidak cukup, lepas ini kita boleh minta pelajar untuk cari maklumat tambahan lah, selain daripada yang diberi. Jadi pada dasarnya cikgu-cikgu akan bagi dokumen tersebut kepada pelajar dalam pelbagai bentuk lah. Jadi supaya pelajar boleh belajar melalui dokumen yang diberi itu. Okey, itu tujuan utama lah untuk document based research ini. Okey. Okey. Kalau ada Cikgu. Ya. Saya ada soalan mengenai perkongsian yang cikgu telah kongsikan sebentar tadi. Jadi soalan pertama saya, apakah keistimewaan dan kelemahan bagi kajian berasaskan dokumen? Okey, keistimewaan, okey, kebaikan dan kelemahan bagi document based research ini. Okey, jadi kebaikan dia adalah seperti berikutlah. Dia punya availability, okey. Maksudnya maklumat tersebut senang didapati. Okey, sebab terdapat pelbagai bahan di internet, di buku-buku ataupun melalui siaran dari TV sebenarnya boleh juga, asal kita boleh dapat sesuatu maklumat daripada pelbagai media massa lah. Okay, dari sana maklumat senang didapati. Kita boleh dapat banyak maklumat. Okay, jadi time dan cost efektif lah. Masa efektif dan cost dia juga efektif. Sebab maklumat yang didapati biasanya merupakan hasil kajian daripada orang lain.
okey, yang sudah mereka buat kajian, jadi maklumat itu kita boleh ambil. Okey, jadi kita dia sedia digunakan. Jadi ini kebaikan dia lah. Jadi kita tidak perlu buat kajian semula. Okey, jadi dia jimat kos. Okey, ataupun kita sedang buat kajian yang sama, kita boleh ambil kajian orang, maklumat daripada kajian orang lain sebagai rujukan untuk menentukan kita punya data kita sendirilah, sama ada betul atau tidak, ataupun mana yang perlu diperbaiki. Okay, jadi itu merupakan kebaikan untuk document based research. Okay, untuk kelemahannya, okay, jadi data yang kita dapat itu mungkin tidak menyeluruh lah, dia bukan data yang kita perlu. Okay, jadi data yang didapati kadang-kala terhad lah. Jadi kita mau bahagian yang lebih teliti, tapi mungkin kita dapat benda yang lebih umum. Okay, jadi susah kita mau dapat maklumat baru dari sana. Okey, lepas itu ada juga kelemahan seperti bahan yang kita dapat, data yang kita dapat, ataupun teks yang kita dapat, dia tidak semesti betul. Okay, mungkin ada kesilapan. Jadi kadang-kadang kita ambil dari internet, dia mungkin adalah maklumat yang salah. Kalau kita banding dengan yang kita sudah baca, kemungkinan dia silap lah. Okey, jadi itu kelemahannya. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Ong Chun Kit. Jadi tadi Cikgu telah menekankan dua kelemahan, iaitu data yang tidak menyeluruh dan bahan yang dapat tidak semestinya betul. Jadi berbalik kepada soalan kedua, bagaimanakah kelemahan yang telah Cikgu terangkan sebentar tadi dapat diperbaiki? Kelemahan itu pada pendapat saya lah, kalau kita dapat pelbagai maklumat dari internet misalnya, jadi adalah lebih baik kita cari lebih banyak lah. Jadi kita boleh banding dan beza setiap maklumat tersebut. Okay, mungkin kita boleh cari kamus ataupun kita boleh interview orang yang lebih berpengetahuan. Okay, jadi kita dapat lagi maklumat yang lebih banyak. Okay, dari sana kita boleh banding beza, tengok mana yang silap, kita boleh membuat pengubahsuaian di sana. Okay, jadi maksudnya baca lebih banyak lah, lebih banyak bertanya. Okay. Ya, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ong Chun Kit. Jadi jika tiada soalan, maka sekian sahaja sesi soal jawab sebentar tadi. Oleh itu, mari kita teruskan slot kita pada hari ini dengan gimmick penyerahan sijil. Baiklah, dengan berakhirnya gimmick penyerahan sijil sebentar tadi, maka berakhirlah slot kedua kita pada hari ini, iaitu slot document based research. Sebelum menutup majlis, diingatkan para peserta agar tidak lupa untuk mengisi link kehadiran menggunakan QR code yang dipaparkan ataupun tautan yang telah disediakan melalui in-call message sebentar tadi. QR code akan ditayangkan selama 5 minit bagi memberi peluang kepada para peserta untuk mengisi kehadiran selepas outro video. Dengan itu, pihak kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para peserta dan warga maya. Pihak kami juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan ataupun masalah teknikal sepanjang slot ini berlangsung. Sebelum slot ini ditamatkan, saya berharap agar para peserta sentiasa bersemangat kerana masih terdapat 7 lagi slot yang menarik menanti anda dalam STEM Fiesta 2020 ini. Itu sahaja daripada saya, Isaac Celestine Anak Francis, moderator pada hari ini bagi slot Document Based Research. Mohon maaf atas salah silap. Diingatkan sekali lagi agar semua peserta dapat mengisi link kehadiran yang disediakan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. 2022 ataupun klik my
link di pautan Info Hub STEMPISTA 2022 agar tidak ketinggalan program-program menarik yang disajikan. Semoga bertemu lagi dalam program seterusnya. Salam hormat, sekian, jumpa lagi.